Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So semalam untuk pergerakan di Bitcoin sedang melakukan kenaikan yang agak banyak juga daripada 38 pagi ni dah ke 42k. So kita dah sampai target, iaitu kita berada di kita punya resistance. So macam cakap kan, kita ada di support dan kita ada range antara 29 ke 41. So nanti saya akan tunjukkan di chart. Kita akan tengokkan movement untuk Bitcoin dan kita tengok juga update-update untuk coin yang lain. So ada yang coin-coin lain juga yang berlaku kenaikan yang drastik, contohnya macam Lunasi. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan, apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So nanti saya akan check kamera dulu. So inilah coin market cap. So currently total market cap clearly kita tengok ada berlaku peningkatan dalam total market, iaitu total market currently berada di 1.53 trilion berbanding semalam 1.45, 1.43. So berlaku peningkatan yang banyak juga, iaitu kenaikan 3.3%. Volume yang tinggi 86 bilion, 84%. News sebab apa tu tak pasti, sebab apa tu tak apa sangat pasal news untuk tahun ni. Kemudian untuk Bitcoin daripada 52% naik kepada 53%. So tak kata tak mengejutkan kalau malam Bitcoin melakukan kenaikan drastik. Ethereum still lagi lama 17.4. Walaupun Bitcoin melakukan kenaikan, tapi ada kat beberapa altcoin yang semalam naik yang drastik. Yang paling banyak semalam tu tengok yang ada dalam tu punya checklist adalah Lunasi lah. Lunasi regain almost berapa persen, daripada Zul 80 dah naik 50. Nanti Zul akan tunjukkan di chart untuk di Lunasi. So kita tengok harga semasa untuk pagi ni. So ini adalah harga semasa untuk pagi ini. So Bitcoin berada di 41.9 ataupun tadi dah hit 42. So drop sikit. So apapun dalam tempoh 24 hours dia masih berlaku kenaikan hampir 5%. Untuk Ethereum 2.2k 1.34. Kemudian lain-lain altcoin kita tengok ada tak yang drastik, Dogecoin hampir 5%. Untuk Bitcoin Cash 9% untuk semalam. Kemudian untuk semalam, kemudian Corona 4, ICP 6, tu ada yang banyak lah kata Near Protocol hampir 6%, MAT 8%, tu ni yang bawah-bawah lah. So untuk STX 31%, Lunasi juga naik kena drastik 32. Weekly untuk Lunasi dah naik 153. Tu tak pasti kenapa ada perubahan dalam fundamental ataupun ada something news yang menarik untuk Lunasi, tapi tu tak peka sebab apa tu cut news untuk tahun ni. Tapi pun secara teknikal memang tak mengejutkan dia berlaku pump. So nanti kita akan pergi ke Lunasi selepas chart di Bitcoin. So ini adalah chart di BTC. So BTC apa yang berlaku semalam, ada satu candle semalam, iaitu daripada 40k naik terus. Untuk paling tinggi dia hit semalam adalah 42.4. So kita dah masuk ke kawasan dalam kita punya kawasan return. Yang 43 dalam biru ni adalah dia punya average. Tapi kebetulan dia punya average tu, kalau look to the left, kita tengok memang kita ada macam kotak lah base. Kita ada high ini, kita ada low ini, dan kita combine kita nampak ada low, ada high. Tu meaning kita nampak seperti kawasan base lah, minor base untuk minor. So ini kita jagakan untuk ini adalah penting. So kawasan kita ni adalah penting sebab apa, Bitcoin dah pun berada di kawasan ni. Cumanya kita tengok pada sekali ni RSI keep buat lower high, price buat higher high. So meaning ini adalah bearish pattern ataupun bearish signal, adalah bearish divergence. Soon later price akan buat correction. Cumanya nak correction tu kita perlu tunggu lagi. So sebab apa? Untuk daripada bawah sini price Bitcoin masih lagi boleh berlaku kenaikan. So apa yang kita tengok, adakah kita dapat hit kita punya major resistance kawasan 50k ni untuk tahun ni. Sebab apa, menunjukkan Zul itu target untuk tahun ni, tapi nampak signal tu tak dapat momentum tu tak ada. So dengan berlaku kenaikan, kita mungkin akan ada lagi. So macam juga kan semalam walaupun Zul tak ada review, tapi Zul ada sharekan dalam Discord channel, yang mana untuk Bitcoin ni tak mengejutkan pun kalau Bitcoin hit 50. Sebab apa, kita tengok price yang tu expectation kan adalah sama ada dia akan berlaku correction daripada point ini ataupun dia naik lagi sampai hit major resistance, dan tahun 24 baru kita akan dapat correction yang kita nak untuk last buy sebelum tahun 2025. So expectation tu correction yang kali ni adalah consider sama ada kita peluang lah, sama ada kita dapat first correction yang pertama, kemudian kita naik 50 dan dapat lagi second correction, ataupun kita hanya dapat peluang another satu je peluang, iaitu plus naik ke 50 kemudian berlaku correction. So sama ada kita dapat dua kali
ataupun kita hanya dapat satu kali untuk sebelum next bulan, yang itu kita tunggukan. Apapun untuk tahun ni sudah kata settle semua all in zone masa price Bitcoin berada 25. So now hanya nak enjoy profit. So kalau berlaku kenaikan lagi macam hari semalam, kenaikan lagi 50, timelah dia punya asset itu akan bertambah dan profit itu akan juga bertambah. So itu untuk di Bitcoin. Tak mengejutkan untuk berlaku kenaikan ke 50, tapi currently tu hanya expectation untuk correction. So bila tu tak pasti, tapi bila berlaku itulah yang tu tunggukan untuk add more market. So itu untuk Bitcoin. Tak mengejutkan. Kita berada di kawasan resistance menunjukkan sebelum kita berada di kawasan support iaitu around 29. Kita punya resistance kali berada around dalam 41.5. Tu kita dah sampai dalam kawasan range ni. Tu kali RSI pun lower height, price pun higher height. Tu sooner or later supposedly kita yang paling cantik. Tak mengejutkan juga kalau berlaku correction dan tak mengejutkan juga kalau berlaku kenaikan. So untuk point ni tak ada apa-apa sebarang tinggal tu hanya layan apa saja position yang Zu buy bawah ni untuk layan profit. Sama juga untuk di altcoin. So yang currently Zu tunggu adalah correction. So correction sampai mana? Sampai dia berlaku RSI oversold. Masa tu ialah good point untuk do another position untuk Bitcoin dan juga altcoin. So itu untuk update di Bitcoin. So lepas tu kita pergi ke lunasi sebab lunasi ni kalau ikutkan Zu tunjuk Zu punya portfolio sebelum ni Zu loss hampir 80%, tapi dah kali dah reduce hampir ke 40% dan je tinggal 50%. So lunasi kita tengokkan apa yang berlaku semalam secara teknikal. So secara teknikal macam akan Zu cerita itu kawasan ni dia dah downtrend. Kemudian kita tengok iaitu dia breakout ni, dan breakout ni 2 hari semalam dan 1 hari lagi, 2 hari lah kita nampak 2 hari ataupun almost dalam seminggu ni, bukan daripada minggu lepas, iaitu ni adalah hari Isnin, hari Ahad, hari Sabtu. So sebenarnya ada berlaku kenaikan ni. So 2 candle ni berlaku kenaikan yang drastik. So ikutkan adakah dia akan naik lagi, menunjukkan ini adalah good momentum untuk lunasi kembali balik lagi atas, ataupun hanya naik hanya dah naik sementara atau drop balik, tak pasti. Menunjukkan tu tak pasti apa sebab kenaikan ni secara fundamentalnya, tapi secara teknikal tak mengejutkan price breakout daripada downtrend berubah jadi uptrend. So yang kita nak tengok sama ada dia boleh breakout resistance ni atau tidak. Kalau breakout resistance ini bermakna price boleh pergi more higher ke 1.6. So ada position dekat ni 0.005 ni, yang mana jumlah kuartal modal yang tu masuk masa tu adalah almost hampir 7k, iaitu 6,000 lebih lah untuk dapat. Sebab tu lunasi ni kalau tu dalam portfolio dia paling loss paling banyak. Sebab apa? Daripada dulu drop ke bawah ni almost 90% drop, tapi tu tak jual aset tu, dia biarkan saja. Tapi untuk pagi ni daripada average tu hanya loss sebanyak 43%. So minit tu dah dapat hampir separuh, lebih daripada separuh Zu punya kuartal modal balik. So ini kalau Zu jual hari ni Zu dapat dah RM3,000. Tapi Zu biarkan, sebab apa Zu nak tunggu reaction dengan 25. Kalau ada rezeki dia akan boleh laku lagi kenaikan. Kalau berlaku kenaikan, ini Zu akan profit dengan banyak lah. So itu untuk lunasi. So let's go kita pergi ke ruangan komen. Bro, lunasi pump kau kalau bull fly kau cuba tengok TA dan review. Okay, itu yang tengokkan untuk di lunasi. So berdasarkan ini apa yang tu nak tengok dia dah berlaku breakout ni. Good performance, good momentum. Yang kita nak tengok next adalah untuk tahun 25, adakah dia dapat breakout board resistance ni. Breakout board resistance ni, so ini kita akan berlaku, kita akan tengok price akan expect boleh hit 1.6. Dan kalau ada lagi momentum yang menarik 2.6, kita boleh target almost banyak dah dalam almost 0.04. So hilang 1.0 di belakang kalau berlaku kenaikan ni. Inilah tu target, tapi kita ada 4.2, tapi 1.6 pun berada kawasan ni. So itu yang tu boleh tengokkan untuk lunasi. Kemudian next comment. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tolong tengokkan TA dan target untuk AVAX. So AVAX dan Polkadot, dua coin ni sebenarnya dah memang dia bagi Zul untuk hyper untuk buy. Sebab apa? Sebab apa? Untuk AVAX ni berada dalam falling channel. So falling channel adalah satu reversal pattern yang strong, iaitu yang akan berubah daripada downtrend berubah jadi uptrend. Soon or later dia akan breakout. Cumanya macam juga tadi,
adakah dia akan buat apa, price dah lama kat kawasan ni. Kat sini pun Zul kata itu memang dah cantik untuk walk in, cuma Zul tak ada modal nak masuk untuk event itu. Kemudian price dah berlaku kenaikan. So siapa ada buy kawasan ni, dia tengah profit. Tu nak profit, dia enjoy saja position dia. Kalau ada breakout ni more higher ke atas, dan sekiranya kita dapat rejection ataupun daripada macam Bitcoin berlaku rejection, correction, so expectation untuk EVEC pun akan berlaku correction ke dalam kawasan support ni. So ini ialah yang Zul tunggukan. Tapi ikutkan kalau ikutkan Zul nak buy je kawasan ni, tak kisah selagi mana price dalam kawasan channel, kita boleh. Kalau buy kawasan ni drop sikit pun tak masalah, kita hold saja. Tapi soon or later price akan breakout channel ni, dan breakout channel ni price akan buat pergerakan yang naik ke atas. Dan menunjukkan untuk long term kita ada major resistance dalam kawasan almost $100. Dan breakout $100 ni price quarter S boleh hit 1.6 dalam 200, dan maksimum lebih lah dalam 4.2 pun kita ada dalam almost dalam hampir $600. Itu yang tu targetkan untuk di EVEC. $600 untuk all time high baru. Kemudian falling channel ni adalah great buy. Siapa-siapa nak buy untuk long term, untuk dapatkan aset sebanyak boleh. So dalam kawasan channel ni masih belum terlambat untuk anda letak position ataupun collect aset sebanyak boleh yang untuk anda buy untuk di EVEC. So inilah untuk EVEC. Kemudian salam Zul, salam, boleh tengokkan Lunasi boleh drop lagi ke untuk next buy. So untuk Lunasi ni nak drop tak boleh buy. So macam ya kan, Lunasi kalau ikutkan anda dah temis dan Zul tak sarankan untuk anda jump in masuk. Sebab apa? Kalau anda jump in masuk dalam buat masa yang price tengah naik ni, ini bermakna anda dah salah teknik ataupun anda memang quarter cara pembelian tuan mula. Kita bukan nak buy masa dia pump. Ini dah kita FOMO in tu kita nak. Yang maksudnya adalah kita nak ambil opportunity. Kita apa-apa saja investment, kita perlu ambil risk. So risk yang kita nak adalah hari yang contoh kita dapat ini adalah falling channel. Tu mungkin dalam masa beberapa tahun lepas, daripada tahun lepas mungkin anda keep DCA. Tapi macam lah, siapa ada berani buy masa ni? Dia Lunasi tu dah kena major drop kan. So ini dah berlaku kenaikan. Macam Zul pun tak ada buy kawasan ni. Sebab apa? Fundamental dia agak kuartal tak meyakinkan. Cumanya Zul dah ada position dekat kawasan ni. So apa yang Zul aja hold saja position tu dengan harapan untuk tahun 5 dia akan berlaku balik kenaikan. Dan Alhamdulillah selama 2 hari lepas dia berlaku kenaikan. Zul tak profit tapi Zul regain balik volume yang loss sebelum ni. Daripada 90% untuk pagi sebelum ni dah currently dah berada 40%. So untuk next buy ada, kalau nak tengok juga, kalau tengok adalah kita perlu tunggu correction. So ini jangan masuk, jangan jump in masuk. Kecuali lah anda dah masuk dalam kawasan ni tu, kemudian nak even tak kisahlah siapa-siapa pun nak buy, ini ialah bukan good position. Tak kita siapa pun, professional mana pun anda nak masuk jump in untuk long term tahun 25 pun, ini bukan position dia. Price dah naik, so kita akan tunggu correction. Correction kat mana? Soon or later price akan naik. Sebab apa? Price RSI dah overbought, stock RSI pun overbought. So macam juga agak untuk di Bitcoin, walaupun ada kenaikan daripada 38 ke 40k, kita tak jump in masuk. Sebab apa? Price dah berlaku kenaikan. Kita dah ikutkan position kita masuk itu adalah di 25k. Sama juga di EVEX, kalau anda dah masuk, supposedly anda kena masuk dalam kawasan ni. So now price dapat, biarkan saja. Now kita akan tunggu correction. Correction tu kalau ikutkan daripada point ni, kita ada base kat kawasan ni. So minit expected price boleh drop balik kawasan ni, ataupun secara kuartal ni last low last high kita boleh expectation untuk kalau berlaku rejection daripada point ni lah. So ini kita ada support di kawasan ni. So ini adalah kita punya target untuk next buy. Kalau ada siapa nak jump in, boleh tunggu opportunity. Kalau price jatuh, so itu adalah consider opportunity. So boleh ambil risk untuk position masuk dalam kawasan ni. Dan make sure invest duit expected boleh loss. So price naik, biarkan saja naik. So kita tak perlu jangan jump in price yang masuk. Itulah kita panggil penyakit FOMO. FOMO dah dalam market kalau harga tengah naik baru nak buy. Kita nak harga masa tengah di support, harga tengah slow, masa tu kita buy. So siapa yang buy macam ni nak kenakan profit. Alhamdulillah tahun ni Zul layan semua macam tu. Dan currently Zul punya portfolio untuk tahun 2025 semuanya dalam profit lah. Nanti Zul akan tunjukkan Zul punya portfolio. So sebelum kita pergi ke next comment. Lama tak buat live malam Zul. Tolong tengokkan Zilika. Okay, tengokkan live malam ni. Bukan live kali Zul tak dapat nak buat lah. Sebab apa, live time lah tu ataupun masa tu terlalu peak lah, daripada pagi sampai malam. So jadi dia mengganggu sikit dia punya schedule. So insyaAllah nanti bila dah free mungkin Zul akan buat balik. Tu tengokkan Zilika Zul akan tengok Zilika dulu sebelum kita tunjuk dia punya portfolio. Zil USDT.
So Zilliqa di Binance. So Zilliqa ni memang ada buy juga. Sekejap, sekejap, Zilliqa tu tak buy lagi. Tapi Zul ada plan nak beli tak? Mana Zilliqa? Sekejap, Zil tu ada position. Tu ada malam 2000, tak tahu 2000 coin. So Zilliqa tu punya average berada di ni. Ni lah average tu 0.4 lah, 4 sen, iaitu 0.036 sen. So ikutkan long term, dia dah create satu quarter reversal pattern. Soon or later dia akan breakout, sama ada kuartal ada huge pump ataupun slow pump, tak pasti. Tapi teknikal kata soon or later dia akan breakout. So tu tak masalah. Tu punya average dekat sini lah, tak jauh pun. Zilliqa itu pun maksudnya Zul ada buy juga untuk sebab tu average tu turun. Expected Zilliqa kan Zul ada dalam 10,000 lebih. So untuk Zilliqa ni, ini kalau kita tengokkan long term, ini adalah masa yang untuk kita buy. So jangan price dah pump nanti baru nak masuk buy. Kita tak nak form main, kita nak ambil kata position yang cantik. So dalam investment ni kita perlu buy di support dan kita perlu ambil risiko jugalah. So risiko kita adalah tapi kita lesskan risiko kita, iaitu kita buy di kawasan support. Kita tahu signal dia sooner or later dia akan breakout. Dan tengoklah rezeki, kalau dia pump tinggilah. Kemudian kalau net nanti kita akan tengok correction, dapat correction balik nanti baru kita akan boleh net second position. So ikutkan first position ataupun all in, now adalah masa yang sesuai. Even though kita pun dah all in untuk Zilliqa, Zilliqa cuma dia tak profit lagi. Sebab apa? Dulu average tu tinggi. Currently average tu berjaya ke kawasan ni. So later kalau naik dia akan kata profit lah. So menyebabkan tu target lebih pada 25. So itu untuk di Zilliqa. So sebelum kita pergi ke ruangan komen, dia nak tunjukkan tu punya portfolio dulu. So ini adalah dia punya total asset, apa yang dia beli masa tahun untuk bulan tahun 21 dengan expected untuk tahun ni yang sudah buy. So average ataupun secara keseluruhan, kalau dia jual hari ni dia punya portfolio tu hanya dapat 15,000 USD dolar, ataupun all time profit adalah tu masih lagi loss dalam 3.6 dolar. Berbanding awal tahun itu dia loss hampir 7-8 dolar, iaitu hampir 80-80 70-80%. So untuk kenaikan semalam improve, Zul hanya loss banyak 20%. Zul hanya loss value. So loss value tu tak ada masalah, sebab apa, asset tu ada. So later bila macam ni kita tengok price berlaku kenaikan, value takkan datang balik, so loss itu akan berkurangan. So untuk paling teruk tu punya loss adalah lunasi. Sebelum ni lunasi ni kalau ikutkan loss, sebelum dia pump tu loss banyak 1,500 USD dolar. So dengan kenaikan untuk di lunasi dalam 2-3 hari ni, kita tengok Zul punya loss dah drop kepada 800 ataupun hampir 900 dolar, 51% saja. So kalau ikutkan Zul jual lunasi untuk hari ni, Zul hanya dapat separuh saja daripada Zul punya modal. Zul biarkan hold. Zul dah memang hold untuk niat untuk long term. Tapi ada satu lagi yang Zul nak tunjuk adalah Zul punya portfolio yang apa saja coin yang Zul beli tahun ni. So inilah coin yang Zul beli tahun ni, yang kalau ikutkan kalau Zul jual malam ni, Zul dapat pagi ni Zul jual hari ni adalah 10,000 dolar. Tapi ikutkan all time profit adalah 3.2k. Kalau ikutkan dalam percentage, Zul dah untung banyak 45%. So yang paling cantik adalah Ethereum lah. Ethereum tu Zul dah invest all in RM10,000. Kemudian Phantom juga adalah paling worst pun. Even yang paling worst pun dah dalam keadaan profit. So secara keseluruhan macam yang tadi, Zul punya total portfolio masih lagi dalam loss 20%. Tapi apa saja yang coin yang Zul beli tahun ini, Zul dah letakkan satu benchmark, iaitu apa saja lower high, apa saja price oversold di daily dengan berada di support, Zul akan buy. So secara itu alhamdulillah daripada 1 tahun ni semua pembelian tu adalah positive profit. So hopefully siapa yang follow Zul buy tu, tahniah untuk anda. So tak ada kredit untuk tu, Zul hanya baca technical analysis untuk diri Zul sendiri. Kalau anda follow itu, anda punya usaha ni lah untuk anda ambil. So anda punya risiko, anda punya profit, anda punya own benefit. So let's go, kita pergi ke next comment. Salah tu, tengokkan SAD Ordinal, SATD USDT. Okay, Zul tak pasti, Zul tak pernah review SATS USDT dekat apa ni, ada Ordinal ke? Ordinal, Zul tak pasti kenapa ke nama dia. So kita akan tengok kat sini ada di KuCoin. Kita akan tengok di KuCoin. So coin baru ni, consider coin baru. So apa yang kita boleh tengok adalah, kita nak pergi 4 hours sikit. Okay, so harga opening dia adalah dekat sini. Harga opening adalah kalau kat KuCoin ni almost dalam harga ni. Kemudian price naik, drop. Kalau ikutkan kita draw last
low, last high, kita ada support. Price dah breakout bawah support sedikit, kemudian bounce balik. So ini kita consider dia regain balik support dia. So last high, last low kita ada bought resistance. So now kita expectation untuk side ni adalah kita nak tengok price daripada dia punya support resistance ni Fibonacci adalah yang ni. Dan sekiranya dapat breakout resistance ni, kita boleh target lah 1.6 dan ke atas. So kalau ikutkan ni kita ada dua ni, kita boleh buat dia punya trajectory last low, last high. Tapi inilah tapi ini dah di 4 hours. Kalau di daily tu jauh lagi. So kita boleh consider pakai juga. So ini adalah expectation dia punya next pump. So kalau ada siapa-siapa kalau ikutkan ini, kalau kita monitor dia punya falling channel juga, iaitu last lower low dia ni, alright, consider dah pun breakout ni. Breakout kalau ini tampak cantik aja, breakout retest dan berlaku lagi kenaikan. So siapa-siapa yang ada jump in masuk dalam kawasan ni, tahniah untuk anda dah buy di kawasan yang paling tepat untuk anda masuk, untuk on in. Dah pernah dah berlaku kenaikan, now ada hanya layan profit. Dan kalau kita akan monitor, adakah price boleh breakout resistance? Kalau breakout more resistance, more higher price ke atas, at least 1.6 berada di kawasan price ini. So untuk next target lah, sekiranya dapat breakout more resistance. Itulah untuk SET. SAT. Next comment, salam Dul, IMX, MNT, ARB, TIA Cash. Oh banyak ya. Sekejap nanti akan cuba dua pergi satu-satu dulu. Salam Dul, boleh tengokkan BAD USDT, BAD BAD AI. Tu tak pasti coin apa je, nama boleh pelik lah. So kat mana nak tengok ni? Max, Biget, Biget lah, kita tengok Biget. Okay, di Biget harga openingnya adalah dekat sini. Biget ni dulu adalah sebelum ada Binance. Siapa nak tahu sejarah dia, Biget ni sebelum ada Binance, Biget ni lah antara kuota exchanger yang paling besar lah dalam dunia sebelum ada Binance ambil alih. Itulah Biget. So tak salah tu lah, tu salah exchange. Biget, betul lah Biget. So apa yang berlaku kenaikan ni, daripada point ni berlaku kenaikan dan berlaku drop to below opening. Kemudian apa yang berlaku, tengok price dah buat satu, kita ikutkan ni shadow ni tak tahu legit tak. Nanti tu akan tengok balik untuk beberapa coin lain. Kat Mac, kat Mac lambat, nampak kat Mac lambat dalam 5 September tak salah tu, 5 September. Kalau kat Bcat tadi Ogos 98. So kita boleh pakai di Biget lah data yang lebih banyak. So kat sini kita boleh consider, kita akan draw last low ini to low ini. Kemudian kita ambil daripada point ni. Cumanya tu tak pasti shadow ini legit atau tidak, sama juga dengan shadow ni, tu tak pasti legit ke tak. So kita boleh komentar lah. Tapi kalau ikutkan nak lagi short term, kita boleh ambil yang ni aja. Tapi dia tak cantik. Kita kena ambil yang ni, yang quarter last low yang ketara lah yang ni. Kemudian kita akan ambil juga yang ni. So kita ambil yang ni. So atas yang ni, so ni kita nampak kita ada channel ni. So ini adalah dia punya expected channel. So sekiranya BAD ni dapat regain untuk ni, expected boleh naik atas. So kalau anda nak ambil opportunity, inilah consider opportunity. Tapi tu tak pasti coin ni coin apa, harga below opening, beware. Tapi kalau nak jump in masuk, consider inilah good time untuk anda jump in masuk sebelum dia breakout. So harga pun murah aja, tapi make sure anda invest duit yang expectation kan boleh loss. So itu untuk di bet. Next comment, kejap tengok IMX USDT. IMX satu ni tu pernah review IMX ni kat KuCoin kot. Okey, kat KuCoin. So IMX kita akan tengokkan dia punya reaction. So price ni kan harga memang below opening jauh. Harga opening dia adalah almost dalam $6. So kita dah ada falling channel, tapi breakout dia tu tak cantik. So apa yang berlaku, kita boleh upgrade dia jadi channel macam ni. So apa yang berlaku, kita tengok apa saja yang berlaku kat sini, kita react dengan middle channel. So now dah breakout channel. Kemudian sebelum ni pun macam you cakapkan, kita ada swing low to siap, kita ada support. So siapa-siapa dah nak buy, inilah consider good position untuk buy. So siapa yang dah ambil position, now dia dah boleh layan profit. Dah breakout position, now expected kita bagi adalah 1.6 kita dalam 2.4. So itulah untuk di IMX. So tahniah untuk siapa yang dah ambil position dalam kawasan ni. So channel dia biarkan. So kita siapa-siapa yang dah ambil position dalam kawasan ni dan second position dalam kawasan ni, tahniah untuk anda dah dalam keadaan profit dan anda buy dalam kawasan yang betul lah. Berdasarkan Zul punya teknik, untuk tahun ni segala pembelian Zul macam ni semuanya dalam profit. So siapa yang buy kawasan ni dah dalam profit. Itu yang IMX. Kemudian
apa tadi, MNT MNT asal di KuCoin kot, ke di Max. Asal tu pernah review juga Bybit. Sekejap, dengan Gate.io. Okay, di Gate.io. So di MNT ni sebenarnya akan kita ada support kawasan ni, dan tu ada monitor channel ni. So yang expected lah ada berlaku sampai support baru dia bound. Tapi apa yang berlaku kat MNT ni, dia terus bound, terus berlaku kenaikan. So kalau ikutkan ni memang tu nak, kalau coin ni masa tu memang tu tak sempat beli, tak dapat position buy yang cantik lah, kecuali di daily ni oversold. So kalau tu betul-betul monitor, memang kawasan ni lah tu akan buy, sebab dengan expected untuk long term, walaupun price tak boleh hit lagi kawasan support. Tapi ikutkan ni adalah consider rezeki lah siapa yang dah masuk dalam kawasan ni. Tahniah, now price berlaku kenaikan dan price dah breakout return. Now expected target kita 1.6 adalah kawasan almost 76 sen. So kalau berlaku price hit 76, berlaku correction, dan correction itu adalah kata position yang cantik untuk buy untuk more higher ke atas. So itu untuk di MAT. Kemudian ARB. So ARB tengokkan, okay, ARB menunjukkan masih lagi di dah breakout di punya falling channel, falling wedge. So consider another reversal pattern yang strong. So price berada support macam juga itu. Siapa nak jamin masuk whatever price dalam kawasan support ni, good untuk buy. Kita buat apa? Kita nak buy di kawasan support. Kita bukan nak buy masa price tengah naik baru tegih-tegih nak buy. Itu lah kita panggil formal in. So kita tak nak buy macam tu. So yang kita nak adalah buy di kawasan support. Kita ambil kuartal opportunity di kawasan support dan invest duit expected boleh loss. Kalau pump rezeki, kalau drop kita expected duit tu lah, kita dah expected duit tu loss. So, tak sakit hati dengar lah. So apa yang kita tahu, dah good position, siapa yang buy, next position adalah kita tengok reaction dengan kuasa return ni. So itu untuk MARB. Kemudian TIA dan CAS. So TIA dan CAS ni berlaku kenaikan yang banyak agak untuk minggu lepas. Okay, contoh ni TIA ni tengok dekat KuCoin tak Sadul. Okay, TIA ni apa yang berlaku menunjukkan kita dah breakout satu dia ni, dan kita expected untuk price to return dalam kawasan support ataupun mana-mana dalam kawasan triangle putih ni, tapi tak berapa dapat kat. Kalau ikutkan yang ni, kita boleh draw yang ni last low ni. Ikutkan dia akan pergi 4 hours. Okay, so 4 hours ni kalau ikutkan kita dapat dia ni 1, 2, 3, nampak ada signal. So macam kan, walaupun expected untuk correction, tapi apa yang berlaku adalah dengan Bitcoin momentum naik. So sebab tu effect naik juga. So apa yang berlaku, dia breakout lagi resistance ini. Kemudian apa yang berlaku, kita tengok price dah pergi ke 1.6. Price dah sampai pun 1.6. So siapa yang ada buy daripada bawah ni, tahniah untuk anda. So now expected another correction adalah kalau berlaku correction ke kawasan mana-mana telan putih ni, ada good opportunity untuk buy dengan RSI kalau berada oversold. So expected boleh more higher ke atas. Expected boleh target dalam 4.2 iaitu dalam $14. So itu untuk TIA. Kemudian untuk CAS pun sama. USDT berlaku kenaikan yang drastik untuk CAS. CAS ni dia bawa kat mana? Kat MAC tak? Okay, dekat MAC. CAS ni kalau tengokkan secara daily, dia dah berlaku kenaikan yang banyak lah. Tu last support yang kita monitor kat kawasan ni, dan kita expected untuk price daripada ini berlaku correction. Tapi yang berlaku, price tak berlaku correction, price turun attack. So ini adalah salah satu contoh yang tengok price breakout return, pergi almost ke 1.6, 1.2, berlaku correction dan price terus berlaku kenaikan dan sampai ke mana price dah berada di 4.2. So sebab dia sampai awal, so ada possible price itu akan boleh berlaku lagi kenaikan yang drastik. Cumanya kita perlu tunggukan correction yang besar itu kita akan dapat support baru. Kemudian nanti kita akan dapat resistance baru dan kita boleh target 1.6 dan 4.6 yang baru. So untuk CAS ni, siapa-siapa yang ada buy kawasan bawah ni, tahniah untuk anda. So now hanya relax saja. Tunggu expected tahun 25, expected boleh naik lagi, dan currently kita hanya tunggu major correction. So yang expected untuk perlu berlaku adalah major correction. Major correction tu akan datang banyak sikit, mungkin 20%, 30%, tapi tak perlu panik. Itulah consider good position. RSI oversold, kita akan dapat support baru dan boleh jump in, masuk balik untuk next position. So itu untuk next pump. So itu untuk CAS. Dan next comment, salah tu, tuan tengokkan Gala Epic Shiba Bong. Gala Epic Shiba Bong, saya rasa artinya dah request banyak kali coin ni. Make sure anda letak kat anda punya chat kata setiap kali Zul review tu. Contoh di Gala ni tu ada all in itu. Okay, Gala itu tu ada all in tu, kat mana dia punya all time high. Sebenarnya kan Gala ni belum lagi breakout dia punya
Okay, Gala ni saya tak tahu lekat kat mana, kat KuCoin kot. Sekejap. Okay, jadi Okay, Gala ni kita ada monitor. Kalau ikutkan ini adalah dia punya channel. Kalau ikutkan satu lagi Gala tadi, Velocity belum breakout, tapi tu ni dah breakout, sudah all in kawasan ni. So now dah profit. So untuk long term macam rekan, kalau dia breakout bawah resistor ni, kita ada target 1.6 dekat kawasan ni, dan maximum trash so ada letak target almost dalam banyak juga ni, tak silap tu. Kita tengok balik weekly Gala. Okey, dalam $15. So ini adalah tu punya expectation $15, tapi ini adalah kuartal maximum stress, ada opportunity. Cumanya dia hanya untuk realistic target tu target 1.6 ataupun 4.2 dalam $3. Tapi memang tu expectation kan boleh berlaku sampai almost $15 lah untuk di Gala. So rezeki tidak, itulah tu punya trajectory. So itulah tu punya target untuk next year. So itu untuk Gala. Kemudian untuk kalau bong, bond sama juga. Bond dah breakout resistance, so pergi 1.6 almost menuju. So yang nak tunggu adalah correction. Kalau pergi 1.6 berlaku correction, good position untuk another buy untuk more higher. So untuk bond ni Zora target yang ni, sebab dia tak ada trajectory tu, kita ada tahun 4. So Zora target dalam inilah dia punya target ni adalah dalam 2.6, 3.6 dan 4.2 Fibonacci ataupun target price ni. Inilah dia punya price dia punya target lah. So sampai kat mana terpulang pada time brand dan terpulang pada sebelum tahun habis tahun 2025. So hujung-hujung tahun 25 kita tengok price sampai kat mana. Antara 3 point ni nanti kita akan exit semua position. Tu tak ada masuk. Kalau ada nak masuk, itulah dia punya target tahun 2025. Kemudian Epic dan Shiba. So Epic pun sudah ada. Epic tu tak all in lagi. Itu tu nak buy di kawasan ni, tapi temis lah. Tu tunggu sedikit tapi tak naik. Dia tak naik pun, dia tak drop. Nanti tu akan tunjukkan di in sikit. So itu tu tunggu untuk support dekat yang ni. Support yang ni tu nak tunggu price drop, tapi tak drop, dia terus berlaku kenaikan. So temis peluang. Kalau tak ada rezeki, tak semua coin kita boleh dapat. So kalau tu dapatnya memang untung banyak. So siapa yang ada buy tu, tahniah. Tu now untuk di Epic dah berlaku kenaikan yang drastic, breakout falling channel. So now apalah tu tunggu, tu nak tunggu position. Memang tu nak beli kat Epic ni. So tapi tu tak jump in, tu tak formal in masuk. Price dah berlaku kenaikan, biarkan saja, tu dah terlepas peluang kawasan ni. So apa yang tu tunggu kali untuk di Epic adalah sekiranya berlaku correction. So Bitcoin pun dah menunjuk sooner or later dia akan berlaku correction. Zaman dia ada hit 42k correction, kemudian mungkin akan dia hit 50k dulu baru correction. So terpulang, tapi sooner or later correction tu akan berlaku. So untuk Epic daripada current point, do expectation untuk correction ke dalam kawasan ni. Dan sekiranya berlaku correction dalam kawasan ni, Zo akan grab 10,000 coin untuk long term, untuk layan hold sampailah tahun 2025. So untuk Epic ni kalau breakout, kita expect untuk dia punya 1.6 dia at least berada dekat kawasan 1.42. Maximum thresh adalah kita consider dalam boleh sampai dalam 4.2 dalam $3.7. So itu untuk Epic. Kemudian Shiba pula kalau untuk long term. Okay, Shiba kalau untuk long term adalah 1.6 dia berada di kawasan price ni, tapi tu punya expectation kita boleh target dalam maksimum dalam 0.03. Itu Fibonacci. So anda draw Fibonacci, last high last low, anda akan dapatlah 1.6 dan 4.2 dekat point ini. So next comment Spice. So Spice ni kalau ikutkan kita ada falling channel. Okay, spot ni consider good time untuk buy macam kan. Kita ada falling channel, breakout, price naik dengan drastic. Kita hit resistance, berlaku reaction, kita buat satu bullish trend line. So hijau ni adalah penting untuk tahun 2025 punya kenaikan. So price dah berlaku correction, naik ke support. So now kita monitor support ini. So support ini adalah good position untuk anda entry untuk long term. Cumanya kalau lagi cantik adalah SI berada oversold, tapi boleh kata nak masuk position, consider yang ni. Kalau dah terlepas miss ini, inilah kuartal second position dia, dah berlaku correction. Now kita tengok expectation untuk price berlaku kenaikan. So kalau berlaku sikit dip, mungkin dip sedikit below bawah ni, tak perlu panik. Sebab apa, consider kita nak letakkan RSI oversold, so later dia akan regain balik. So kalau rezeki naik berlaku balik, breakout yang ni, dan yang penting breakout trendline ni, breakout trendline ni kita boleh target 1.6 dalam kawasan ni, iaitu price yang ini, dan maximum trash kita boleh target dalam 4.2, iaitu almost dalam price berapa, dalam almost price dalam hampir 0.02 sen. So itu untuk Spice. Next comment
Sekarang bukan masa terbaik kan, kan untuk sebarang pembelian. So macam je kan, kalau anda fikir untuk long term, whatever price yang harga antara tahun 23 tahun 24 adalah tahun membeli. Contoh kenapa? So let's go, kita pergi 4 year circle. So apa saja technical Zul, main Zul punya technical adalah Zul kata percaya ataupun Zul pegang kepada 4 year circle. Bila 4 year circle tu macam ya kan, contoh-contoh 4 year circle yang sebelum ni, yang Zul expectation untuk tahun ni dia akan follow lebih kurang expectation yang ni masa tahun buran, masa tahun 2017, so mainin 2014, 2015, 2016 adalah kita beli. 2014 adalah dia punya quarter bottom, downtrend. 2015, 2016 adalah tahun membeli. So sama juga tahun ni 2002 itu adalah tahun bottom. Tahun 23, 24 adalah tahun membeli. So kalau pegang pada ni adalah apa yang digerakkan, zoom main adalah daripada kawasan ni. So apa yang berlaku daripada lower low, tu ada buy tu, tu ada buy. Dan apa berlaku, price dah naik. So sama ada kita hit kawasan major resistance dan berlaku correction. So last kalau ikutkan ni, dia hit dalam masa tahun 2016 Jun, bulan 6, pertengahan tahun. Kemudian berlaku correction bulan Ogos kuartal 3, kemudian berlaku kenaikan, dan kenaikan tu breakout resistance kuartal trendline ni, dan terus berlaku kenaikan tahun 2017. Inilah yang Zul expectationkan yang boleh berlaku. Kalau ikutkan price kita currently, kita berada dalam kawasan ni. So let's go, kita pergi ke 4 year circle yang satu lagi, iaitu yang tahun 2001 punya. So ini yang berlaku, kita ikutkan kita dapat awal. Kita downtrend 2017 kita dapat top, 2018 kita dapat bottom, 2019 dan 2020 adalah tahun membeli. So berdasarkan ni, whatever price dan kawasan ni, kalau anda buy untuk tahun tu, adalah 2 tahun tu, tahun 2019 dan tahun 20, kalau anda berbeli dalam kawasan ni, 2021 tu anda akan profit dengan banyak. So sama juga untuk tahun ni. So kalau anda fikir untuk long term, ikutkan memang terbaik untuk buy tahun ni. So macam kan, kita berada kawasan ni. So whatever price dalam kawasan ini sebelum tahun 2025, macam dekatkan, kita menunggu satu sinyal yang besar, iaitu Bitcoin pergi ke kawasan 50k dan berlaku correction. Correction tu akan nanti dia akan letakkan, kita akan buat satu trendline bullish. Tu trendline bullish ini bermakna kalau anda beli antara tahun 2023 tahun 4, whatever dalam price dalam kawasan ni antara 15k ke 45k, whatever anda price buy dalam kawasan ni, kalau fikirkan untuk long term 25, anda nampak lah dia punya, anda buy dekat kawasan ni, nampak dia punya kenaikan tu, dia ada target almost dalam hampir 150k juga. So whatever anda buy dalam kawasan ni untuk long term adalah memang anda buy dalam kawasan yang sesuai. Cumanya untuk lagi sedap, kita nak buy di kuartal macam lah, kita nak buy di kawasan support. Contoh yang Azhar Zul buy setakat ni, Zul ada buy breakout, Zul ada buy kat sini, kemudian kat sini Zul tak buy. Sebab apa? RSI dia tak oversold, kemudian Zul jump in masuk ke kawasan ni. Harga yang sama, cuma lambat sikit, kemudian RSI oversold, dan masa Bitcoin berada kawasan ni, Zul all in semua Zul punya position untuk Bitcoin, Ethereum dan semua altcoin. Cumanya Bitcoin itu tak cukup dana lagi 6.5, Zul invest 3.5 je. Untuk lain macam Ethereum 10k dan lain-lain altcoin, total keseluruhan Zul invest tu adalah RM35,000 hujung bulan 9 itu. Nah, semuanya tengah profit. So currently untuk di Bitcoin tu akan tunggu net position. So net position bergantunglah sama ada rezeki dapat bar rejection kawasan ni ataupun price naik ke kawasan ni dan berlaku rejection. Tapi untuk kalau dapat tu memang tu akan all in lagi untuk di Bitcoin dan juga untuk beberapa altcoin. Kemudian juga kalau untuk long term, ini adalah masa yang sesuai untuk anda buy. Sebab apa? Kalau ikutkan jenguk sebelum ni, nampak kita buy dalam kawasan ni whatever price, walaupun harga tak cantik pun, tapi price untuk 25 tahun bulan masih berlaku kenaikan nanti. Sama juga ni dua expected untuk berlaku kenaikan. So Zul punya base ataupun Zul punya pegangan dalam invest crypto ni adalah 4 year circle. So sebab tu kan whatever dalam tahun ni dan tahun depan adalah good time untuk anda beli untuk long term. So hopefully itu dapat menjawab soalan anda. Kemudian next comment, Assalamualaikum Zul, boleh tengokkan USDT USDT. So tu tak pernah review coin ni, tu tak pasti coin apa. Tu kita akan buat, kita nak tengok dekat beberapa coin. Okay, USDC
Oh, oh, okay. UST Classic. Okay. Terra Classic. Ya, UTC. Okay, UTC. Kita tengok apa yang berlaku. Okay, mungkin apa yang berlaku kenaikan. Okay, bukan mungkin. Kenapa Luna C berlaku kenaikan adalah sebabnya regain momentum. So, ingatkan, UST ni dulu adalah equal. Dia adalah consider macam kita panggil, tak silap tu, Tabicon lah, UST, ya betul. So berlaku kenaikan ni sebab tu ada berlaku kenaikan di kuartal lunasi lah. So untuk yang ni lama gak tak tengok. So apa yang berlaku kita tengok adalah kalau ikutkan last low ni, kita draw yang ni, apa yang berlaku, breakout satu, dia breakout terus berlaku kenaikan. Dan breakout ini kalau ikutkan dah cantik. So adakah dia bernaik lagi, dan kita nak tengok kita ada base. So nampak momentum untuk nak naik lagi. So later kita ada minor base kawasan ni. So price kalau dapat having sikit kawasan ni dan letak reset oversold, memang cantik lah untuk more higher pump. So more higher pump untuk USD meaning more higher untuk Luna C. Luna C ingat, bukan Luna yang baru tu, Luna C. Sebab dia pairing dengan Luna C. So itu lagi banyak USD di create, masa kalau ikutkan lagi banyak USD create, lagi banyak kuartal USD akan di burn macam tu lah. So sebab tu ada reaction dia punya USD dengan Luna C. So next comment, setelah tu boleh tengokkan coin POL, VRTX, dan apa potensi coin baru minta pendapat. Okay, coin baru. So tak pasti. Secara fundamental tu dah tahu. Kita akan tengok secara technical. So secara technical kita tengok adalah, kita pergi 4 hours lah, senang 4 hours. Nanti nak tengok di big gap, selalunya big gap mungkin awal lagi, big gap lagi awal. So kita tengok harga opening adalah dekat sini. Harga opening adalah dekat kawasan ni. Price dah berlaku kenaikan. Apa berlaku kenaikan. So now kita monitor last low, last high. Kita akan dapat support dan price berada dalam kawasan support. So siapa-siapa nak invest, macam lah, kita nak buy kawasan support. Kalau yang paling cantik RSI tu perlu berada oversold. Dah oversold. So boleh masuk. Siapa yang dah masuk kawasan ni, tahniah untuk anda. So now kita nak tengok momentum dia adalah kita akan cari resistance. So last high, last low, ini kita akan buat resistance. Dan buat resistance ni kali kita akan monitor. So sekiranya daripada point ni price dapat breakout resistance, kita boleh tahulah target dia berapa, 1.6, dan maximum track kita boleh target dalam 4.2. So currently monitor whatever dalam kawasan support ni boleh buy, tapi juga kan make sure anda buy untuk expected weight loss. So inilah di 4 hours. Kalau di daily tak ada lagi dia punya RSI tu oversold. So jangan terkejut kalau tiba-tiba price ni tiba jatuh dengan kawasan kembali balik kawasan ni, dan masa tu RSI baru oversold. Dan masa tu adalah kalau anda buy kawasan ni, tak perlu panik. So kat sini boleh masuk lagi untuk long term. Dan menjadikan whatever dalam kawasan ni, so later price akan berlaku kenaikan disebabkan Bitcoin berlaku kenaikan. So hopefully itu berlaku untuk Ripple jugalah. So next comment tadi adalah, apa coin ni tak ingat, VRTX USDT, tak pasti. Bitcoin Spot by name Mac Biget. Kita akan tengok di KuCoin, Gate.io. Lebih kurang sama je harga dia. So kita akan tengok aja di, kalau di Biget pun rasa Biget. Okay, kita akan tengok kat sini lah KuCoin je. Lebih kurang sama, tak banyak, tak beza pun. Lewat sehari je. So begini kita tengok harga opening adalah dekat sini. Nak tengok Biget tadi 21. Okay, dekat price mana, dalam 10 sen. 20 sen. So 10 sen lah. So ni dekat tengok balik kat Max. Kalau ikutkan majority coin lain lambat, tapi dekat Biget tu awal. So kita boleh tengok kat Biget lah data paling awal, iaitu kita ada harga opening dekat kawasan ni 10 sen. Kalau ikutkan di coin-coin lain adalah di dalam kawasan 20 sen. So agak lambat satu hari. Sebab tu dia berada kawasan ni. Kalau ikutkan di ni harga semua dekat sini. So boleh monitor, tak masalah. Kita boleh 10 sen, ataupun nak cantik mungkin kita boleh pergi KuCoin. Kita letak harga opening kat sini adalah 10 sen. So kita akan limak lah, ini adalah 10 sen, dia adalah harga opening. So ini harga opening.
So apa yang kita boleh tengok kat sini ialah ni harga opening. So currently daripada ni kita boleh tarik last low, last high kawasan ni kita ada support. So meaning sebarang price return balik dalam kawasan support ini adalah good range untuk anda masuk position. Dan masa tu kalau price berlaku kawasan ni support RSI oversold, so boleh pergi lah. So ini baru lagi, kalau ikutkan di 4 hours kita tengok lah macam ni. So price ikutkan kali dah loss lah, dah lost position ni, almost lost. So sama ada dia bound, ikutkan kalau bound lagi dia melakukan lagi kenaikan. Tapi kalau berlaku rejection dan berlaku correction untuk Bitcoin dan major untuk altcoin lain, sepatutnya untuk ni boleh jatuh balik kawasan support. Dan support ni adalah good position untuk anda letak long term untuk mau higher ke atas. So itu untuk di VRTX secara teknikal masih lagi bagus. Sebab apa, harga above opening jauh 10 sen. So yang tunggu adalah correction. Ataupun anda nak jump in masuk, boleh jump in dalam kawasan ni. Tapi make sure jump in kawasan ni, make sure dalam anda punya mindset ada expectation untuk price drop ke kawasan ni. So ni kalau anda buy kawasan ni, tu kalau drop kawasan ni anda boleh buy lagi. Kemudian kita tengok reaction. Kalau berlaku kenaikan, 2 minutes later dua position ni akan dalam bentuk profit. So guys, rasa itu sebelum profit kita tengok lain. Okay, dah tak ada. So guys, rasa itu saja untuk kuartal pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jangan biasa sekiranya anda nak support channel tu, jadi membership, join membership. Dan membership ni anda akan dapat link untuk ke Discord channel. Dan Discord channel tu macam semalam Zul tak ada buat review, tapi Zul ada share kan apa pendapat Zul untuk pergerakan semalam di dalam Discord channel. Guys, itu je untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda dalam review. Assalamualaikum. Bye bye.